Halo Jess, apa khabar? Hello Lee, morning. Okey, good morning. Hari ini kita ada 10 minit. Kita akan limit betul-betul masa kita hari ini 10 minit untuk kita 10 minit. berbincang. Ya, 10 minit. Hari ini topik kita adalah satu kaedah pemakanan pula. Hari itu kita dah cerita pasal exercise. Jadi, macam mana kita nak turunkan lemak badan ataupun berat badan kita melalui nutrition. Ya, Jess, banyak kaedah yang ada kat luar sana, tapi saya rasa ada banyak kaedah-kaedah yang agak kompleks juga. So, ada ke cara mudah untuk kita nak faham macam mana kita nak buat untuk kita menurunkan lemak badan kita ni? Thank you Lee. That's a very good question because kat luar sana ada banyak teknik-teknik which is available. Tapi kita kat Malaysia ni kita ada teknik kita sendiri. Sebelum kita faham teknik kita, kita kena tahu masalah kita apa. Sebelum kita nak tahu solution dia. Antara bukannya kira masalah lah, tapi cabaran lah. Is that kita susah nak faham knowledge yang kita ada ni. Apa maksud saya? Saya pasti ramai kat luar sana pernah nampak yang ni, Malaysian Food Pyramid. Banyak. Food Pyramid, kan? Malaysian Food Pyramid ni biasanya kita nampak belakang roti, belakang biskut, kan? Kita memang nampak food pyramid ni. Tetapi cabarannya untuk memahami food pyramid ni. Kalau kita lihat food pyramid ni, dia ada fats, oil, sugar and salt lah. Dia kata eat less. Dan dia adalah description dia. Tetapi cabaran dia ialah bila kita tahu ilmu ni semua, macam mana kita nak letak makanan atas pinggan kita? Itulah sebenarnya yang kita perlu tahu. Macam mana kita nak letak makanan tu atas pinggan kita. So untuk tu, kita ada teknik yang lebih baik untuk memahami Malaysian Food Pyramid. So teknik dia ni kita panggil sebagai the plate method. Ni yang saya nak puji Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ada satu teknik. Dia membantu kita, orang kata macam mana nak apply the plate method tu. Teknik dia panggil sebagai suku separuh. Suku separuh. Okey. So Menarik, kita nak mendalami suku separuh ni. So suku yang pertama ialah karbohidrat. Seperti kita lihat yang bottom left tu, dia karbohidrat. So contoh karbohidrat ialah nasi, roti, noodle dan sebagainya. Itu suku yang pertama. Suku yang kedua ialah sumber protein. Contoh ikan, ayam, daging dan sebagainya. So ini dua suku. Alright, so suku. So separuh dia apa? Separuh ialah kita nak makan sayur, dengan buah, benda-benda yang orang kata yang sihat, yang orang kata sumber vitamin dan mineral. Yang menariknya suku karbo, suku protein, suku sayur dengan buah. Dia jangan separuh nasi. Itu balik. Itu separuh suku-suku. Itu salah tu. Separuh suku-suku yang itu lain. Suku nasi, suku protein, separuh sayur dengan buah-buahan. So apa jadi kalau kita letak separuh nasi? Yes. Kalau kita letak separuh nasi, kita akan put on weight lagi. Berat kita akan bertambah. Kan kita nak mengurangkan berat dengan lemak kan? Betul. So kalau kita nak mengurangkan berat dengan lemak ni, kita antara teknik dia ialah kita kena kurangkan jumlah karbohidrat. Dia jangan kita tak makan nasi langsung. Kadang-kadang kita lihat banyak peserta kita, dia langsung tak makan nasi. Yang tu tak sihat Kita memerlukan karbohidrat. Kita memerlukan nasi. Dia sebenarnya tak ada masalah dengan nasi. Dia tak ada masalah dengan nasi. Masalahnya terlalu banyak nasi. Nasi itu masalah dia. Dia tak ada masalah dengan nasi. Berlebihan. Sumber protein yang baik, kan? Alright, so kadang-kala ada orang orang kata dia argue lah, berat badan saya besar, saya tinggi dan besar. Adakah saya memerlukan lebih nasi? Contoh. Berbanding dengan orang yang mungkin bersaiz badan kecil. Benda tu memang betul. Sebab tu untuk kita memahami dengan lebih mendalam teknik the plate method ni, kita boleh menggunakan tangan kita Tangan. So sebagai contoh, kita start dengan karbohidrat daripada belah kanan, karbohidrat. So jumlah karbohidrat yang kita perlu ambil ialah equivalent of our palm. Ni jumlah karbohidrat kita.
So kalau besar saya punya tapak tangan, banyaklah sikit saya boleh makan. Lagi banyak nasi lah. Jangan kita pergi pakai sarung boxing ni. Boxing dia. Mana orang besar, tangan dia mesti besar. Tangan saya besar kan. Ada tak orang badan kecil, tangan dia besar je? Dia mungkin ada tapi jarang lah. Jarang lah. Untung ada kan. Okay. Dia tak proportionate pada badan kita. So kita pun kena makan proportionate dengan badan kita. Okay. Itu point dia. Okay, so jumlah karbohidrat sama dengan our palm. Okay, so this is karbohidrat ataupun nasi. Jumlah minyak yang sepatutnya kita letak dalam hidangan kita is equivalent to our thumb. Itu je sebenarnya, ataupun satu sudu besar. Itu je sebenarnya dia. Cukup. Okey, maknanya lemak ni boleh kita makan tetapi pada kadar yang ikut satu ibu jari kita dia lah. Ya, sebenarnya badan juga memerlukan lemak sebagai tenaga simpanan. Badan memang memerlukan lemak, tetapi masalahnya kita pengambilan lemak terlalu banyak. Itu masalah dia. Dia tak ada masalah dengan lemak, masalahnya terlalu banyak lemak. Itu dia. So kita kena kurangkan jumlah pengambilan lemak kita. Seterusnya, sayur-sayuran, vegetable. So satu hidangan sayur ialah sama dengan satu feast kita. Okey, satu penumbuk kita ya. Betul. So maknanya separuh sayur, right? So maknanya kita kena 2 feast. Ni jumlah sayur yang sepatutnya kita ambil. Okey. Banyak orang terbalik ni. Nasi banyak ni, sayur banyak ni. Itu yang salah tu. Itu penggunaan ilmu yang salah. Okey. So sayur jumlah dia macam ni. Okey, faham. Mudah. Okey. Satu lagi ialah bila kita mengambil sayur ni, kita kena pastikan salah satu hidangan sayur mesti sayur hijau. Yang tu wajib. Sayur hijau wajib makan setiap hari untuk setiap hidangan. Setiap kali kita makan, sayur hijau wajib ada. Dan kita kat Malaysia, we are blessed with ulam. Ulam is one component of sayur hijau. Petik je dekat rumah tu. Ada. Betul. Betul. Itulah salad kita ni. Salad kan. Green vegetables. And finally, sumber protein. So sumber protein, you can, orang kata kita punya palm juga. Alright. So that is jumlah protein dia. So for example, kita tengok contoh macam mana kita nak apply suku separuh ni, teknik ni. Dia simple saja kalau kita dah ada ilmu. Kalau kita dah faham ilmu dia, senang kita nak apply. So contoh application dia, kita lihat gambar di sini. Nampak tak? Wah, sedap ni. Suku nasi, suku ayam, sumber protein dan half vegetables. So dia ada dan baik ialah sayur yang ada ialah jenis hidangan sayur hijau. Ni bagus. Seterusnya. Alright, nampak tak? Suku nasi, suku protein dan banyak sayur. Dia ada sayur, dia ada tomato dan sayur hijau. Kalau kita lihat gambar ni, dia ada letak sambal. Tak ada masalah bila kita makan sambal. Sambal ni dia penambah perisa. Dia membuat makanan tu dia lebih sedap. Tapi jangan banyak. Sedikit. Minyak dia pun saya pasti kalau macam tu minyak dia saya pasti tak lebih daripada satu thumb lah tu. Satu ibu jari nampak macam sedikit sangat. Sedikit sangat. Itulah teknik dia. Dan akhir sekali kalau kita lihat gambar ni, kalau kita lihat nasi minyak, ikan goreng, orang boleh argue, benda ni sihat ke? Memang nasi minyak dia kurang sihat daripada contoh nasi putih saja. Tetapi nampak tak benda yang tak sihat, kita boleh sihatkan dia dengan penggunaan teknik yang betul, iaitu suku-suku separuh. Dia walaupun nasi minyak, tapi dia masih suku. Walaupun ikan goreng, tapi masih suku hidangan. Dan lebihkan sayur-sayuran. Ni dia, Li. That's how lah kita, orang kata, menjadikan makanan yang tak sihat kepada sihat. Kepada yang sihat. Teknik dia ialah suku-suku separuh. Alright. Jeff, minit yang terakhir. Kita ada lebih kurang 50 saat. Apa pesanan you tentang pemakanan dan bagaimana kita nak menjaga makanan supaya kita boleh turunkan lemak badan kita? Balik kepada persoalan asal kita, Li. Macam mana kita nak mengurangkan lemak dengan berat.
Okey, dan since perbincangan kita hari ini adalah tentang makanan, so kita pakai teknik suku separuh. Suku karbo, suku protein dan separuh sayur-sayuran. Tu dia, Lee. Terbaik. Alright. Okay, Jess. Terima kasih. I hope now semua orang lebih faham lagi bagaimana kita nak balancekan di antara exercise, pemakanan dan mengukur apa yang kita buat pada diri kita. So, terima kasih Jess, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada semua yang bersama kita dalam siaran ni. So, we will go with other topics pada masa depan. So, thank you and see you again. Thank you.